601. Boleh? Okay, Al-Fil terjemah dia gajah. Al-Fil terjemahnya gajah. Okay, baca doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fattah wa bika nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, muka surat 601 surah Al-Fil. Boleh ya? Okey, baik. Salah seorang nabi palsu namanya adalah Musailamah Al-Kadzab. Dia pun buat juga surah Al-Fil. Okey, dia pun ada buat juga surah Al-Fil. Surah dia berbunyi Al-Fil wa ma adraka mal fil lahu khurtumun tawil. Belakang dia semua lam mati. Nak bagi rhyme irama dia sama. Tapi maknanya tak apa-apa. Okey. Al-Fil, kamu tahu tak apa itu Al-Fil? Dia ada hidung belalai yang sangat panjang. So apa nak sampaikan? Tak ada faedah pun nak sampaikan benda macam tu. Macam budak-budak buat pantun je lah lebih kurang. Okey, baik. Surah Al-Fil adalah surah yang ke-105. Maknanya daripada awal surah Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, surah ini adalah surah yang ke-105. Diturunkan yang ke-19 setelah surah Al-Kafirun. Okey, setelah surah Al-Kafirun. Maksudnya ini termasuk dalam surah-surah yang awal diturunkanlah, yang ke-19. Okey, diturunkan di Mekah. Mengandungi 5 ayat. Okey. Dan mengandungi 27 perkataan, tak termasuk preposition. Maksudnya tak termasuk huruf bi, fi, ila, ala, antu, tak kira. Kalau kira jadi lebih lagi lah. Okey, baik. Apa relate? Apa munasabah? Bahasa Arab sebut munasabah, bahasa Inggeris sebut relate. Bahasa Melayu panggil kaitan. Jadi munasabah ni dah jadi bahasa Melayu sebenarnya kan. Munasabah tak munasabah. Baik, apa kaitan surah Al-Fil kita malam ni dengan surah Al-Humazah kita sebelum ni? Apa kaitan dia? Apa relate dia? Surah Al-Humazah, Allah SWT menceritakan pengumpat pencela yang sombong dengan harta dan kuasa mereka. Pengumpat pencela yang sombong dengan harta dan kuasa mereka. Kan boleh? Sahabat-sahabat semua tolong mute-kan boleh? Minta semua sahabat-sahabat tolong mute-kan. Okey, baik. Surah Al-Humazah sebelum ni, Allah SWT menceritakan tentang pengumpat pencela yang sombong dan harta mereka. Mereka merasakan oleh kerana ada kuasa, oleh kerana ada harta, boleh buat sewenang-wenangnya. Suka hatilah nak ngumpat orang, nak mengata orang, nak kutuk orang, nak keji orang. Surah Al-Fil kita malam ni, Allah nak tunjuk bahawasanya kuasa dan harta tak berguna. Itu point dia. Surah Al-Fil yang kita nak bincang malam ni, Allah nak tunjuk bahawasanya kuasa dan harta tak berguna. Salah satu contohnya siapa? Ni Abrahah, tentera Abrahah ni. Yang berkuasa, yang berharta, tapi kuasa dan harta mereka tak berguna pun, tak bermanfaat pun. Okey? Allah dalam surah Al-Fil, Allah nak menceritakan tentang tentera bergajah. Mereka bergantung dengan kekuatan tentera mereka dan mereka yakin boleh dapat apa saja. Mereka yakin boleh buat apa saja dengan harta dan kuasa yang mereka ada. Tapi Allah nak tunjuk bahawasanya harta dan kuasa tak boleh buat apa-apa kecuali dengan izin Allah. Harta dan kuasa tak mampu mencegah apa-apa yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita kena ingat. Itu semua kita kena yakin. Okey, baik, tak salah kumpul harta. Tak salah nak kejar untuk dapatkan kuasa. Tapi yakinlah, harta dan kuasa bukanlah segala-galanya. Semuanya memberi manfaat, semuanya memberi kebaikan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Al-Fil. Okey, bila sebut surah Al-Fil, kenapa dipanggil Al-Fil? Kerana ada kaitan dengan tentera bergajah. Tuan-tuan dan puan-puan, hijrah pertama orang Islam ke mana? Habsyah kan?
Hijrah pertama orang Islam adalah hijrah ke Habsyah pada tahun ke-5 kenabian. Siapa Raja Habsyah pada masa itu? Raja Habsyah pada masa itu adalah Ashamah. Ashamah nama dia. Ashamah ni, tok dia ni lah Abrahahnya. Datuk dia ni nama Abrahah. Maksudnya Abrahah, Raja Yaman pada masa itu. Raja Yaman pada masa itu, dialah Abrahah bin Sabbah al-Ashram. Nama dia Abrahah bin Sabbah. Ada sabdu, Sabaha, ba tu ada sabdu. Abrahah bin Sabbah al-Ashram. Itu nama dia. Okey. Maksudnya mereka ni orang kulit gelap. Orang kulit hitam. Okey, yang menguasai Yaman sampai ke Syam. Masa ni mereka memeluk ajaran Kristian. Mereka beriman, mereka memegang agama Kristian. Bahkan Habsyah pada zaman Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Nabi itu pun masih lagi berpegang dengan ajaran Kristian. Okey, baik. Cerita Abrahah ni macam mana? Di Yaman, Abrahah ni dia jealous. Tengok orang tertumpu ke Mekah. Dia Raja Yaman. Dia jealous tengok orang tertumpu ke Mekah. Maka dia buat sebuah gereja di Yaman bernama Qullais. Eja dia Qaf, Lam, Yasin. Qaf, Lam, Yasin. Qaf baris depan, Lam ada sabdu, Ya mati. Qullais. Dia buat satu gereja besar kat Yaman, nama gereja dia Qullais. Apa tujuan dia buat gereja? Tujuan dia buat gereja tu, dia nak pindahkan tumpuan orang ramai daripada Mekah yang tertumpu ke Mekah berpindah ke Yaman. Tempat gereja dia buat ni lah. Dia juga berniat, dia juga berkeinginan, dia juga ada niat, ada intention agar haji lepas ni tak payah pergi Mekah, pergi Yaman. Pergi gereja dia lah. Lepas ni buat haji tak payah pergi Mekah, pergi Yaman, pergi gereja dia. Itu memang niat dia. Satu hari, ada orang Mekah tahu perkara ni. Orang tinggal di Mekah daripada puak Bani Kinanah. Dia tahu perancangan jahat Abrahah ni. Maka apa dia buat? Daripada Mekah dia pergi ke Yaman, dia telah mengotori gereja baru tersebut, dia buang air besar dalam. Sengaja buang air besar dalam gereja. Orang Mekah ni walaupun dia kafir, zaman tu lah, walaupun mereka sembah berhala, musyrikin, sembah berhala, tapi mereka sangat mengagungkan Kaabah. Mereka sangat memuliakan Kaabah. Kerana mereka fikir itulah harta utama mereka, kemuliaan utama mereka Kaabah. Peninggalan Nabi Ibrahim AS pada mereka. Mereka kafir, musyrikin, sembah berhala, tapi Kaabah jangan buat main-main. Mereka memang sangat menghormatinya, mereka memang sangat memuliakannya. Lalu lelaki pada Bani Kinanah ni, dia pun pergi dia buang air. Buang air besar dekat gereja yang nama Qullais tadi. Maka Abrahah murka. Lepas pada tu memang dia cari point lah. Dia gunakan point tersebut untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi dia jadikan peristiwa tu macam kita kata alasan untuk dia meruntuhkan Kaabah. Dia mengeksploitasikan cerita tu. Walhal, kalau yang buang air besar tu Bani Kinanah, tangkap orang dia, seksa orang dia cukup lah. Betul kan? Kalau yang buat tu Bani Kinanah, ataupun nak jahat sikit lagi, tak payah seksa dia seorang, seksa seluruh keluarga Bani Kinanah. Cukup lah. Tapi dia eksploitasi kes tu, dia jadikan alasan untuk menyerang Kaabah. Dia juga memang dah lama niat nak membesarkan empire kuasa dia, daripada Yaman sampai ke Syam dan juga sampai ke Mekah. Itu memang niat dia dah lama dah. Cuma nak cari alasan je lah. Jadi alasan dia serang Kaabah masa ni, sebab ada orang Mekah, dia kata, buang air dekat dia punya gereja dia yang bernama Qullais. Jadi peristiwa ni berlaku bila? Peristiwa ni berlaku pada hujung bulan Februari tahun 571 Masihi. Peristiwa Kaabah nak diserang oleh Abrahah ni berlaku pada tahun 571 Masihi, hujung bulan Februari. 50 hari sebelum Nabi Muhammad lahir. 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam buku The Sil Nektar, Sirah Nabi, semasa Nabi dilantik menjadi Nabi, Nabi ada jumpa beberapa orang di Mekah, di pasar-pasar Mekah, kulit hitam, mata buta. 2-3 orang nampak Nabi jumpa mata buta. Bila Nabi tanya orang-orang lama, kenapa mata dia orang ni buta?
Maka mereka jawab, mereka ni dulu adalah hamba-hamba di Mekah yang ambil upah jaga gajah-gajah tentera Abraha. Dia orang ni orang Mekah. Hamba abdi kat Mekah. Jadi bila geng-geng Abraha datang, parking kat luar kota Mekah, nama tempat dia parking tu Murammas. Bila dia parking kat situ, jadi hamba-hamba Mekah ni, dia ambil upah, tolong jaga gajah. Tolong grooming dia, buang najis dia, cuci dia. Jadi masa tentera, burung-burung datang bawa batu, burung-burung yang membinasakan tentera Abraha ni, percikan-percikan batu tu kena kat mata mereka. Menyebabkan mereka buta. Mereka ni bukan terlibat nak serang Kaabah pun. Mereka orang Mekah, hamba abdi di Mekah. Mereka fikir setiap orang boleh buat duit. Jadi orang datang nak serang Kaabah pun peluang untuk mereka buat duit, ambil upah jaga gajah-gajah tentera Abraha. Jadi masa burung-burung datang bawa batu-batu yang melontar mereka, percikan-percikan api daripada batu tanah liat yang dibakar tu kena pada mata mereka, menyebabkan mereka buta. Okay? Jadi peristiwa ni dengan Nabi tak jauh masa ni. Peristiwa ni berlaku 50 hari sebelum Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Abraha bawa daripada Yaman 60,000 tentera. Bayangkan, 60,000 tentera dia bawa. Ada pendapat mengatakan dia bawa 12 ekor gajah yang besar. Yang lain kuda, unta, itu biasalah. Dalam 60,000 tu 12 ekor gajah sangat besar. Ada pendapat mengatakan 17 ekor. Ada pendapat mengatakan 1,000 ekor. Apa tujuan dia? Untuk menimbulkan kegerunan pada orang-orang tanah Arab pada masa itu. Untuk menimbulkan kegerunan pada orang-orang bangsa-bangsa Arab yang lain pada masa itu. Nama gajah yang ditunggang oleh Abraha apa dia? Mahmud. Nama gajah tu Mahmud. Daripada nama Mahmud ni lah keluar nama Mammoth. Kan? Gajah besar dalam cerita Ice Age. Kalau nak tahu gajah tu macam mana, taiklah YouTube Ice Age. Cerita kartun kanak-kanak tu. Ada gajah besar nama Mammoth. Jadi Mammoth tu dalam bahasa adalah Mahmud. Nama asalnya adalah Mahmud. Gajah yang besar yang ditunggang oleh Abraha. Okey, baik. Mereka datang daripada Yaman. Yaman ni utara Mekah. Mereka sampai kat tempat hampir dengan border Mekah namanya Murammas. Namanya Murammas. Sampai kat Murammas, mereka parking kat Murammas. Mereka hantar wakil ke penduduk Mekah nak beritahu, kami datang bukan nak serang orang Mekah. Niat kami tak nak serang orang Mekah, niat kami tak nak memerangi orang Mekah. Niat kami hanyalah untuk meruntuhkan Kaabah sahaja. Itu niat mereka. Jadi mereka hantar wakil ke Mekah beritahu niat tujuan mereka. Lalu orang Mekah gempar dan terkejut tengok peristiwa tersebut. Mereka terkejut, takut tengok kedatangan 60,000 orang tentera daripada Abraha tersebut. Mereka sedar dan mereka yakin mereka tak mampu nak lawan. Orang Mekah masa tu sedar dan mereka yakin mereka memang tak mampu nak lawan tentera Abraha yang hebat tu. Lalu, tapi mereka yakin. Tapi mereka ni kuat keyakinan yang Kaabah tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaabah tetap akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Kemudian sampai kat sepadan Mekah, ni dia panggil apa tau? Dia panggil macam tank market. Sampai kat sepadan Mekah, Abraha suruh orang-orang dia merampas harta-harta orang Mekah yang ada di border Mekah. Dia rampas harta, dia nak tengok. Masa rampas harta ni, dia orang berani tak melawan. Masa rampas harta ni, dia orang berani tak bertindak balas. Dia nak tengok je lah. Dia bukan nak rampas harta pun, tapi dia panggil tank market. Tengok, kita cuba rampas harta, tengok. Dia orang berani melawan tak? Jadi kalau dia orang berani melawan, maksudnya nanti mungkin dia orang akan ambil tindakan kalau kita serang Kaabah. Tapi kalau dia orang pengecut, tak berani lawan apa, maksudnya kita punya usaha nak serang Kaabah ni main-main je lah. Antara harta yang mereka rampas tahu tak apa dia? 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Ejaan Datuk Nabi tu bukan Abdul Muttalib. Sabdu dia ada atas ta. Jadi sebut nama Datuk Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Sabdu atas ta. Kita ramai orang letak nama L double, betul kan? L double. Sebab dia ingat sabdu atas lam. Sabdu bukan atas lam, sabdu atas ta. Okey, sabdu atas ta.
Jadi sebut dia Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib. Nah, kebanyakan orang kita letak nama Abdul Muttalib, L double. Sebenarnya bukan L double, T double. Okey, di antara harta yang mereka rampas adalah 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Lalu Abraha dihantar wakil dia nama Hunatah Al-Humairi. Nama dia Hunatah Al-Humairi. Dia hantar wakil dia nama Hunatah Al-Humairi. Dia hantar, dia masuk kota Mekah, tengah-tengah kota Mekah, dia kata, aku nak jumpa wakil, ketua Mekah ni lah. Maka orang pun tunjuk kat dia, Abdul Muttalib, Datuk Nabi SAW. Datuk Nabi SAW. Okey, lalu dia pun cakap pada Abdul Muttalib, aku ni wakil pada Abraha. Dia sampaikan sekali lagi, tujuan kami bukan untuk memerangi kamu, tujuan kami adalah untuk meruntuhkan Kaabah ni. Maka Abdul Muttalib pun cakap pada dia, kami takkan halang kamu, kami tak mampu nak halang kamu, kami yakin kami tak boleh nak lawan kamu. Tapi kami yakin Allah akan pelihara Kaabah ini. Allah akan pelihara Kaabah ini. Lalu Hunatah Al-Humairi cakap kepada Abdul Muttalib, kalau macam tu mari sini jumpa bos kami lah. Jumpa bos kami iaitu Abraha. Dia pun bawa Hunatah Al-Humairi bawa Abdul Muttalib jumpa Abraha. Lalu Abraha bila dia tengok penampilan Abdul Muttalib, badan tegap, pakaian kemas, ada kewibawaan, dia pun turun pada kursi dia, dia hamparkan permaidani, suruh Abdul Muttalib duduk. Dia pun cakap pada Abdul Muttalib, apa hajat kamu ni? Apa hajat kamu nak minta pada aku? Ada apa-apa hajat ke nak minta pada aku sebelum aku serang Kaabah ni? Maka Abdul Muttalib kata apa dia? Hajat aku nak satu je, pulangkan balik 200 ekor unta aku. Hajat aku, pulangkan balik 200 ekor unta aku yang orang-orang kau curi pada aku. Itu je hajat dia. Maka Abraha jawab, tu je hajat kamu. Aku ingat ke kamu datang nak merayu ke, nak minta supaya kami tak serang Kaabah ke, supaya kami tak runtuhkan Kaabah ke, itulah aku punya sangkaan. Tengok-tengok kamu datang, kamu nak minta 200 unta kamu tu je. Kamu ketua Mekah. Kami nak runtuhkan rumah ibadat kamu yang kamu banggakan di seluruh bangsa Arab, di seluruh tanah Arab. Ingat ke kamu nak minta lah kami supaya tak serang ke? Baik, ada riwayat mengatakan orang-orang Mekah sebelum tu dah offer pada Abraha untuk memberikan kepada Abraha 1/3 tanah di Tihamah. Tihamah ni utara Mekah. Maksudnya orang-orang Mekah ni sebelum tu dah ada offer kat Abraha, jangan serang Kaabah. Kami bagi 1/3 tanah kat Tihamah ni. Abraha tak nak juga. Tak nak tanah. Dia nak runtuhkan Kaabah juga. Ini pendapat-pendapat dalam riwayat lain lah. Cuma dalam kesnya Abdul Muttalib kata, aku nak unta aku je 200 ekor. Maka Abraha cakap, aku ingat ke kamu datang nak bercakap apa-apa tentang Kaabah supaya aku tak serang, aku tak binasakan. Maka Abdul Muttalib jawab apa? Aku jaga unta aku. 200 ekor tu unta aku. Tugas aku jaga unta aku. Rumah Allah ni ada penjaga dia. Rumah Allah ni ada penjaga dia. Ada tukang jaga dia. Allah Ta'ala akan jaga dia. Kalau dia nak jaga, tidak ada siapa yang dapat menghalang dia. Kalau dia nak biarkan kemudaratan berlaku pada rumah dia, itu urusan dia sendiri, bukan urusan aku. Itu jawapan Abdul Muttalib. Aku jaga unta aku, Kaabah ada tukang jaga dia. Maka Abraha kata, tidak ada siapa yang boleh halang aku. Tak ada siapa boleh halang aku. Masa dia jawab baliklah pada Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib jawab, tuan bebas melakukan apa saja yang tuan nak lakukan. Tuan bebas melakukan apa saja yang tuan nak lakukan. Dia pun balik. Abdul Muttalib balik semula ke Kaabah, lalu Abdul Muttalib ajak orang-orang Mekah berdoa di sisi Baitullah. Berdoa pada Allah agar Allah memelihara Kaabah daripada dibinasakan oleh Abraha dan tentera-tenteranya. Dia berdoa. Dia berdoa di Baitullah. Abraha lalu dikerahkan tentera dia untuk bergerak menuju ke Kaabah. Apa yang berlaku? Unta dia ni, yang barisan depan sekali unta dia ni, ketika mana disuruh menuju ke Kaabah, tak nak bergerak. Unta tu tak nak bergerak, tak nak masuk ke Kaabah. Tak nak pergi. Walhal sebelum ni, suruh sikit je, bagi syarat sikit je, kena, tak payah pukul, tak payah dipanggil godang, tahu godang. Godang ni bahasa kampung maksudnya, pukul kuat-kuat lah. Tak payah pukul, tak payah godang, bagi isyarat. Kalau kuda isyarat,
Kalau isyarat kuda, kuda nak suruh jalan ke nak suruh trot dia, tu isyarat dia lah, suruh jalan. Sebelum ni gajah dia pun sama, dengan isyarat boleh berjalan. Tapi bila nak menuju ke Kaabah ni, pakai kayu, pakai rotan, pakai macam-macam, tak jadi juga. Tapi bila suruh menuju tempat lain, boleh je. Bila suruh gajah tu menuju tempat lain, tak boleh je. Gajah tu tak nak masuk kota Mekah. Tak sampai pun lagi ke Kaabah. Tak nampak pun lagi Kaabah. Lalu hari berikutnya, Abdul Muttalib masih lagi berdoa di Kaabah. Abdul Muttalib masih lagi berdoa di Kaabah agar Allah memelihara Kaabah daripada bencana tentera Abraha. Lalu Abdul Muttalib kata, demi Allah, kami melihat sekumpulan burung-burung berterbangan daripada arah Najd dan Tihamah ke arah kami, burung-burung yang kami tak pernah tengok sebelum ni. Jadi tuan-tuan, ada orang panggil apa nama burung tu? Burung ababil. Betul ke salah nama dia ababil? Pernah dengar tak? Burung tu nama dia burung ababil. Salah, ababil tu bukan nama dia. Ababil tu maksudnya datang secara berkumpulan. Bukan nama dia ababil. Kalau burung tu ada nama dia, Abdul Muttalib mesti dah cerita nama dia apa dia. Lalu burung tersebut datang bawa 3 biji batu setiap seekor. 2 di kaki, 1 di paruh. Batu yang lebih besar sikit pada kacang adas. Kacang adas ni wallahu alam. Okey, kacang adas, kacang-kacang kat tanah Arab tu lah besar sikit pada tu. Lalu batu yang dibawa oleh burung tadi adalah batu daripada tanah liat yang dibakar. Lalu batu ni dilepaskan ke atas tentera-tentera Abraha. Maka dalam riwayat mengatakan batu ni menembusi topi besi. Dia orang pakai topi besi lah nak pergi perang kan. Batu ni menembusi topi besi, tembus badan orang yang memakai topi tersebut, tembus sekali badan gajah tersebut. Allah nak tunjuk pada mereka, Allah tak perlu guna tentera besar-besar, cukup Allah datangkan burung-burung yang ramai dengan dalam bentuk berkumpulan untuk membinasakan mereka. Abraha sempat lari, tetapi ada beberapa serangan daripada burung tersebut mengenai badan dia. Sempat lari sampai ke Son'a, mati. Maksudnya sempat lari, tapi sampai ke kampung dia, ke Son'a, ke Yaman, dia pun mati juga. Itulah cerita tentang Abraha. Ada lagi sikit-sikit kita masuk dalam surah nanti insya-Allah. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Alam, apa terjemah alam? Adakah tidak? Terjemah alam, adakah tidak? Ataupun tidakkah? Okey. Tara, engkau melihat. Tara ni ditujukan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tara, engkau melihat. Adakah tidak engkau melihat? Kaifa, bagaimana? Fa'ala, melakukan. Okey. Rabbuka, oleh Tuhanmu. Okey, Rabbuka, oleh Tuhanmu. Bi, terhadap. Biasa bi dengan kan. Tak tulis dengan pun boleh. Tak tulis kat sini bi, terjemah dia dengan pun boleh. Terjemah terhadap. Bi, terhadap. Ashabi, tentera-tentera. Sebenarnya ashabi ni ahli-ahli. Ashabun nar, ashabul jannah, ahli-ahli syurga, ahli-ahli neraka, ashabu. Kat sini kita terjemah ashabi, tentera-tentera. Okey, ashabi, tentera-tentera. Al-fil, bergajah. Al-fil, bergajah. Tentera-tentera bergajah. Maksudnya tentera-tentera yang diketuai oleh panglima-panglima yang menunggang gajah. Itu maksud ashabil fil, tentera-tentera yang dipimpin oleh panglima-panglima yang menunggang gajah. Sebab tu namanya ashabil fil. Okey, baik, tolong terjemahkan dia. Yang pertama kita, Tuan Haji Rusli terjemahkan boleh? Tuan Haji Rusli pertama kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah?
Okey. Terima kasih Tuan Haji Rosli terjemah ayat pertama kita malam ni. Baik. Allah guna perkataan tara. Apa terjemah tara? Melihat. Betul kan? Tidakkah kau lihat bagaimana Tuhanmu melakukan pada tentera bergajah? Soalan saya. Adakah masa tentera bergajah dihancurkan oleh burung-burung tersebut, Nabi ada lihat? Nabi ada tak? Nabi mana ada masa tu? Tak lahir lagi. Nabi mana ada? Nabi tak lahir pun lagi. Peristiwa ini berlaku 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi kenapa Allah guna perkataan alam tara? Baik, dua jawapan. Pertama, Al-Quran punya hebat. Al-Quran punya hebat dalam nak menceritakan sesuatu. Al-Quran punya hebat dalam nak menceritakan sesuatu, walaupun orang tak duduk kat tempat tu, walaupun orang tak duduk kat suasana situasi tu, tapi Quran hebat dalam penceritaannya. Quran boleh buat pendengar, audien terbayang-bayang seolah-olah benda tu berlaku depan mata. Kita masuk tara kat sini. Bukanlah tara maksudnya Nabi tengok. Oh, Nabi tengok apa berlaku pada tentera Abraha. Mustahil. Sebab masa tu Nabi tak lahir lagi, macam mana dia tengok benda tak lahir lagi? Tak. Al-Quran punya hebat dalam menceritakan sesuatu perkara sampai audien ataupun pendengar yang mendengar ayat Al-Quran membayangkan seolah-olah benda tu berlaku depan mata. Di penceramah yang hebat adalah penceramah yang boleh bawa orang tu ke suasana yang lain. Dia cerita pasal peperangan. Orang pendengar ni boleh bayang kita ada dalam peperangan. Dia cerita pasal penggembaraan. Kita yang tak pernah travel merasai kepengembaraan tersebut. Kalau kita tengok hadis bab Dajjal, hadis bab Dajjal. Nabi SAW masa cerita kat sahabat-sahabat tentang Dajjal. Nabi cerita kat sahabat-sahabat tentang Dajjal. Kadang-kadang Nabi tinggikan suara, kadang-kadang Nabi rendahkan suara kami. Nabi cerita dengan terperinci pada sahabat-sahabat tentang Dajjal. Hadis tu saya lupa perawi dia, tapi perawi dia kata apa? Seolah-olah kami merasakan Dajjal ada dekat dengan kami, kat belakang celah-celah ladang kurma kami. Apa maksud saya? Nabi punya hebat dalam penyampaian. Nabi punya hebat dalam penceritaan. Sehingga kan audien boleh membayangkan Dajjal dah dekat masa tu. Mereka boleh bayangkan Dajjal dah dekat pada masa tu. Sebab apa? Hebat Nabi dalam menyampaikan jalan penceritaan. Secara detailnya, terperincinya. Okey? Jadi orang yang dengar tu rasa macam dekat dah jangan kita. Wahal Dajjal tak keluar pun lagi. Kerana apa? Hebat jalan penceritaan. Jadi penceramah yang hebat adalah orang yang hebat dalam apa dia panggil storytelling kan? Storytelling. Dia punya jalan cerita dia tu menyebabkan pendengar rasa macam real depan mata. Samalah juga Nabi mana ada dalam kisah ni. Banyak lagi kisah-kisah lain. Nabi tak ada tapi Allah guna alam tara. Contoh. Okey, tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin boleh tak? Kisah David and Goliath. Talut dan Jalut. Buku surat 40. Boleh tak tolong baca dia? Tuan Haji Salahuddin 40. Surat 40 Surat 40. Ya, ayat atas sekali. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu perhatikan para pemuka Bani Israel setelah Musa wafat, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah seorang raja untuk kami, nescaya kami berperang di jalan Allah. Cukup Tuan Haji Salahuddin. Cukup. Okay. Sebelah dia 39. 39 pula. 243. 243. Yes. Tidakkah kamu memerhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedangkan jumlahnya mencapai ribuan kerana takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Cukup Tuan Haji Salahuddin. Terima kasih. Dua-dua ayat yang saya minta Tuan Haji Salahuddin baca, dua-duanya bermula dengan alam tara, betul? Surah Al-Baqarah ayat 243 dengan 246 ni, kedua-duanya bermula dengan lafaz alam tara, alam tara.
Tapi mana ada pada peristiwa ni berlaku. Ayat 243 tu peristiwa Nabi Hizqil. Betul je Izakil. Nabi Izakil. Nah, bahasa Arab sebut Hizqil. Adapun 26 tu Nabi Syamun. Nabi dia sebut dia Syamun. Betul je Samian. Sameon. Samian. Jadi Nabi mana ada pada peristiwa Talut Jalut, David and Goliath. Nabi mana ada. Tapi Al-Quran menceritakan dengan detail pada Nabi. Maka Allah Ta'ala kata, kau tak tengok ke? Kau tak perhati ke masa tu? Tuan-tuan dan puan-puan, kita ni selalu disampaikan oleh cikgu sekolah rendah, sekolah menengah, kisah anak derhaka, siapa nama? Si Tanggang. Betul kan? Kisah Si Tanggang. Kat Malaysia ni, kita dah biasa dengar kisah Si Tanggang. Kita Si Tanggang tak pernah tengok. Tak pernah jumpa Si Tanggang. Tapi jalan penceritaan yang dicerita dalam buku-buku sekolah, dalam penceritaan yang dicerita oleh cikgu-cikgu kita seolah-olah dapat bayangkan Si Tanggang tu, macam mana suasana dia, macam mana keadaan dia, macam mana rupa bentuk dia, macam mana ketika dia sedang menderhakai mak dia. Kita dapat bayangkan. Kerana apa? Jalan cerita begitu banyak. Ataupun jalan cerita yang begitu detail, seolah-olah kita lihat peristiwa Tanggang tu depan mata kita. Walau kita tak tahu pun kat mana dia, bila dia lahir, kat mana dia jadi batu, kita tak tahu pun. Okey? Adalah kata kat Indonesia kan, wallahualam. Tapi kerana jalan penceritaan tu menyebabkan kita seolah-olah melihat peristiwa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, jawapannya kenapa Allah guna alam tara sedangkan Nabi SAW tak lihat perkara tersebut? Kerana peristiwa itu baru berlaku di zaman Nabi SAW. Tak jauh lagi benda itu. Bukanlah cerita 500 tahun lepas. Bukanlah cerita 5,000 tahun lepas. Tapi peristiwa ni berlaku 50 hari sebelum Nabi lahir. Jadi peristiwa tentang tentera bergajah ni, Nabi bukan tahu bila turun ayat ni saja. Nabi bukan mula tahu kisah Ashabil Fil ni bila turun surah Al-Fil. Jadi kalau surah Al-Fil tak turun, Nabi tak pernah tahu pun cerita tu. Adakah macam tu? Tak. Nabi duduk Mekah. Jadi peristiwa Kaabah dipelihara oleh Allah daripada tentera bergajah ni dah jadi umum. Masa Nabi budak-budak lagi, Nabi dah tahu dah cerita Kaabah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada serangan tentera Abraham. Okey, baik. Sebab tu Allah Taala menggunakan perkataan alam tara. Okey, ulang balik ayat 1. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kau melihat bagaimana Tuhanmu melakukan terhadap tentera-tentera bergajah? Ayat ini walaupun ditujukan pada Nabi seorang. Ayat ini tara dalam bahasa Arab ditujukan untuk seorang, Nabi seorang. Tapi maknanya untuk seluruh penduduk Mekah. Kamu semua tahu apa yang Allah Ta'ala telah buat terhadap tentera bergajah. Bila kamu semua tahu kisah tersebut, cerita tersebut, kamu juga kena tahu dan kena yakin. Sebagaimana Allah boleh buat tentera bergajah yang lagi kuat pada kamu, lagi hebat pada kamu. Kamu ni, susah ke Allah nak binasakan? Kamu ni, susah ke Allah Ta'ala nak hancurkan? Bahasa mudahnya, lagi kacang goreng lah. Bahasa mudahnya. Tentera Abraha yang jauh lagi hebat ketenteraannya, yang jauh lagi besar kuasanya, Allah boleh buat apa saja pada mereka kerana mereka cuba nak menghalang apa yang Allah Ta'ala muliakan, itu Kaabah. Mereka nak membinasakan apa yang Allah Ta'ala muliakan, itu Kaabah. Maka kamu ni lagi mudah kalau Allah Ta'ala nak membinasakan. Setelah peristiwa bergajah ni berlaku di Mekah, maka lepas pada itu penduduk Mekah dihormati oleh bangsa-bangsa Arab lain. Kerana apa? Allah memang jaga Kaabah. Bagi orang Arab lain ni, bagi orang-orang Arab selain Mekah, mereka anggap cerita ni tersebar ni. Cerita Abraha punya tentera mati dengan burung-burung tersebar. Lalu orang Arab kata apa dia? Orang Mekah memang dipelihara oleh Allah kerana mereka ada Kaabah. Kerana mereka ada Kaabah. Ini pandangan orang kafir zaman tu lah. Dia kata Allah Ta'ala pelihara Mekah kerana mereka ada Kaabah. Bukan sekadar Kaabah Allah pelihara, bahkan seluruh orang yang tinggal di kota Mekah Allah Ta'ala pelihara. Ini juga menjadi salah satu sebab orang takut nak colek orang Mekah. Penculikan ni berlaku. Penculikan ni berlaku zaman dulu. Colek-colek orang ni biasa. Culik bukan colek. Colek ni bahasa belah-belah pantai timur maksudnya colek. Makan buah jambu ataupun makan mempelam, cicah dengan kicap campur apa lagi? Campur gula, campur garam, campur lada, campur macam-macam lagi lah. Menculik. Jadi zaman dulu orang biasa culik orang.
Tapi bila penculik tu tahu ni orang Mekah ni, tak berani culik. Orang Mekah ni tak berani nak menculik. Mereka tak berani nak culik. Kenapa tak berani nak culik? Dia ni dulu ada orang datang nak serang tempat dia, orang tu dibinasakan. Jadi kita pun kalau berani-berani cuba-cuba nak culik orang Mekah, takut kita pun dibinasakan juga. Ini salah satu sebabnya. Okey, baik, nanti kita bincanglah pendapat-pendapat ulama mengatakan sebenarnya Allah pelihara Kaabah kat sini bukan semata-mata kerana Kaabah. Kerana Allah nak bagi hint pada orang Mekah akan lahir pada kamu seorang yang sangat mulia kat sini. Allah sebenarnya bukan nak pelihara jasad Kaabah tu. Allah bukan nak pelihara dinding Kaabah tu. Kalaulah Allah nak pelihara dinding Kaabah, semasa Hajjaj bin Yusuf nak menyerang Mekah yang masa tu dikuasai oleh siapa? Abdullah bin Zubair, cucu saudara Nabi. Ya, cucu saudara Nabi. Abdullah bin Zubair. Okey. Zubair bin Awam anak saudara Nabi, anak dia. Zubair bin Awam, okey, kahwin dengan siapa dia? Zubair bin Awam kahwin dengan, sorry maafkan saya, terbalik. Bukan cucu saudara Nabi, anak saudara Nabi. Zubair bin Awam kahwin dengan Asma radhiyallahu anha. Zubair bin Awam kahwin dengan Asma radhiyallahu anha. Dapat anak nama Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair lah yang conquer Mekah setelah kewafatan empat khalifah Rashidin. Abdullah bin Zubair lah pula yang conquer kota Mekah. Lalu Hajjaj bin Yusuf datang nak serang Abdullah bin Zubair. Ni Islam sama Islam lah ni. Kaabah hancur sekali masa tu. Allah tak binasa, Kaabah hancur rosak masa tu. Allah tak binasakan pun Hajjaj bin Yusuf. Kerana apa? Masa tu tidak ada lagi orang yang istimewa kat situ. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama kata Allah nak jaga, Allah nak pelihara kota Mekah ni, bukan Kaabah ni bukan semata-mata kerana dinding Kaabah tu, tapi kerana Allah nak bagi isyarat akan lahir seorang yang mulia ke tempat kamu ni, tu Nabi Muhammad SAW. Nanti lepas habis surah ni kita bincang, lepas habis ayat, ada 11 nama yang terlibat dalam pembinaan Kaabah. Dalam 11 nama tu 4 disepakati, 7 tidak disepakati. 4 disepakati, 7 tidak disepakati. Okey, baik, seterusnya ayat 2. Alam adakah tidak? Alam adakah tidak? Yaj'al, dia menjadikan, dia Allah lah. Yaj'al, dia menjadikan kaidahum, tipu daya mereka. Kaidahum, tipu daya mereka. Kaidahum, tipu daya mereka. Okey. Fi dalam. Okey, baik. Terjemah fi dalam. Tadlil. Apa terjemah tadlil? Biasa kita terjemah tadlil ni kesesatan. Kat sini tak sesuai nak terjemah kesesatan. Okey. Kita terjemah tadlil kat sini, kalau kesesatan, mereka memang ada sesat pun. Orang-orang Mekah ni memang ada sesat pun. Jadi nak terjemah apa kesesatan kat sini? Allah Ta'ala menjadikan rancangan jahat mereka keadaan yang merugikan. Terjemah tadlil, merugikan. Boleh? Merugikan. Okey, merugikan. Tadlil, merugikan. Boleh? Mereka rancang dapat lain, tapi dapat lain. Itu maksud tadlil. Okey, tolong terjemahkan dia boleh. Puan Nur Zakiyah terjemahkan ayat 2 kita. Boleh Ustaz. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Adakah tidak dia menjadikan tipu daya mereka dalam merugikan? Okey, baik. Allah Ta'ala tanya orang kafir musyrikin Mekah zaman Nabi Muhammad SAW. Kamu semua tahu apa perancangan Abraha? Cerita tentang Abraha telah tersebar di tanah Mekah dan kamu memang sangat-sangat tahu dan yakin apa yang berlaku pada tentera Abraha. Dan kamu juga tahu apa niat tujuan mereka datang ke Kaabah. Tidakkah kamu melihat tipu daya mereka, perancangan mereka merugikan? Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan menipu daya. Dalam bahasa Arab ada 2 perkataan menipu daya. Satu, kaidah. Kaf ya dal. Kaidah. Menipu daya. Perancangan jahat. Perancangan jahat. Tipu daya. Kaidah. Satu lagi, makaro. Tolong baca dia boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani tolong baca boleh? Puan Rafidah Abdul Ghani. Pertama makaro dulu. Biasa dengar kan? Wa makaru wa makarallah.
Wallahu khairul makirin. Surah Ali Imran. Okey, nak cerita ni perancangan jahat. Terjemah dia plot. Okey, plot. Muka surat kejap saya tanya muka surat tak jumpa. Okey, muka surat 57 ayat 54. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka orang-orang kafir melakukan tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Okey. Puan ni kalau baca puan ni surah Al-Anfal boleh. Makara juga ni. Jadi perkataan tipu daya tu wa makaru wa makarallah. Min kafra. Makara. Indonesia terjemah senang. Mereka membuat makar terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Makara tu Indonesia terjemah. Mereka membuat makar terhadap Allah Taala. Terjemah terbaik adalah terjemah menggunakan perkataan tu juga. Okey, page ni puan ni tolong baca page muka surat surah Al-Anfal. Sorry, maafkan saya, surah Al-Anfal. Muka surat saya cari jap muka suratnya. Muka surat 190. Sorry, bukan 190. Itu surah Taubah dah. Muka surat 180. 180 ayat yang ke-30. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan menjarakkan kamu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Okey. Jadi dua-dua ayat kita refer ni huruf asalnya makara. Makara kan. Yam kuruna tipu daya. Sekarang punya ayat kaidi. Kaida. Tipu daya juga. Okey. Tengok ayat lain yang perkataan kaida kaidi ni boleh. Contohnya, tolong baca dia. Puan Izawani tolong baca Puan Izawani. Page. Okey, 179 ayat 18 ada perkataan kaidi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah itu, dan sesungguhnya Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang yang kafir. Okey, baik. Allah sentiasa melumpuhkan tipu daya orang kafir. Apa beza yang kuru dengan kaidah? Yang kuru ni adalah perancangan jahat yang tidak diketahui oleh mangsa. Perancangan jahat yang kuru ni, perancangan jahat yang tidak diketahui oleh mangsa. Kita merancang nak kenakan seseorang ke office kita. Kita merancang nak kenakan seseorang ke office kita. Kita sama-sama kita je tahu. Mangsa tu dia tak tahu dia nak jadi mangsa esok, contohlah. Jadi perbuatan kita adalah makara. Perbuatan kita adalah makara. Kita merancang sesuatu yang musuh tak tahu pun apa dia nak berlaku. Kita semua orang jahat, contohlah. Kita rancang nak kita esok nak ramai nak pukul kawan office kita sebab dia jahat esok. Di perancangan kita malam ni dia tak tahu kan? Kita semua tahu. Perancangan kita nama dia makara. Boleh? Satu lagi perancangan jahat. Kita merancang, kita cakap pada dia. Kita merancang, esok kita berkata, esok kami semua 10 orang nak hentam kamu kat pejabat. Siaplah kamu. Kami semua datang nak pukul kamu esok ramai-ramai. Jadi yang kita keluarkan kat mulut nak beritahu pada mangsa apa nak berlaku pada dia esok tu nama dia apa dia? Kaedah. Itu nama dia kaedah. Orang putih terjemah dua-dua plot. Dua-dua orang terjemah putih plot. Orang terjemah putih tu ada. Orang putih terjemah makara ke kaedah ke kedua-duanya diterjemah dengan perkataan plot. They plot. Mereka buat perancangan jahat. Bezanya apa? Bezanya ialah kaedah ni kita merancang, kita cakap pada mangsa, esok aku nak bunuh kau. Tu kaedah. Esok aku nak halang kau semua. Tu kaedah. Adapun makara, mangsa tak tahu. Contoh. Ayat yang dibaca oleh Puan Nik tadi. Saya lupa nak terangkan. Ayat Puan Nik baca tu, tahu tak cerita apa? Cerita malam Nabi SAW nak hijrah. Baca balik boleh tak? Yang kuru tu. Tolong baca Puan Alizali boleh. Puan Alizali tolong baca. Tadi Puan Nik dah baca dah. Lupa nak terangkan. Baca sekali lagi boleh tak? Muka surat 180 tu. Ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy
memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Okey, terima kasih Puan Aliza Ali. So masa mereka merancang nak bunuh Nabi ataupun nak penjarakan Nabi ataupun nak halau Nabi, Nabi tahu tak perancangan jahat mereka masa ni? Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Sebab mereka merancang sama mereka, Nabi tak tahu. Jadi masa tu mereka merancang nak jadikan Nabi mangsa. Sama ada bunuh ataupun kurung dalam penjara ataupun buang negeri. Nabi tahu tak? Nabi tak tahu. Mereka kepung rumah Nabi malam tu. Tengok Nabi dapat keluar juga pada malam tersebut. Jadi masa mereka merancang, sampailah mereka melaksanakan apa yang mereka rancang, Nabi tak tahu. Sebab tu nama dia makara. Itu nama dia makara. Adapun yang kita hari ni, kaidah, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, apa dirancangkan oleh Abraha, orang Mekah tahu ke tak? Sebab tu saya cerita dulu tadi. Sebab tu saya cerita detail dulu, baru kita senang faham ayat ni. Mereka, orang Mekah tahu, mereka cakap, kami nak serang Kaabah. Mereka cakap dengan jelas. Mereka bukan masuk konon-konon nak berniaga, mereka bukan masuk konon-konon nak ziarah, tiba-tiba pop mereka hancurkan Kaabah. Tak, itu namanya makara. Kita pergi Mekah, kita cakap dia orang kita nak berniaga. Sampai Mekah kita bakar Kaabah. Itu namanya makara. Ni tak, mereka cakap kami nak runtuhkan Kaabah. Itu namanya kaidah. Saya bagi 2 ayat lagi. Boleh ya? Ini kayanya bahasa Arab. Ada beza sikit-sikit satu perkataan. Kalau baca dia boleh. 2 ayat saya nak tunjuk perkataan kaidah beri makna jelas. Tipu daya tu mangsa tahu. Tuan Faizi tolong baca. Tuan Faizi boleh tak? Tuan Faizi. Boleh. 228. Ayat 55. 228 ya. Ini cabaran Nabi Hud pada kaum dia. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Dan 55 boleh. 54, 55. 54, 55. Ya. Ayat 54. Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari Tuhan-Tuhan kami telah mengenakan sesuatu penyakit gila disebabkan engkau selalu mencaci penyembahan kami itu. Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyeru Allah menjadi saksi tentang kebenaranku dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu. Ayat 55. Menyembah yang lain dari Allah, maka rancangkanlah tipu helah kamu terhadapku. Kemudian, jalankan terus. Janganlah kamu beri tempoh kepadaku mempertahankan diri. Okey. Itu satu ayat. Satu ayat lagi Tuan Faizi. Satu ayat muka surat 175 ayat bawah sekali. Tadi ayat tu ada kidu ni tadi. Kidu, kafiadal tu. Ayat 195, page 175 ayat bawah sekali. 195, boleh tak? Sekarang ni ayat page 175. 175. Ayat 195. Ayat 195. So kedua-dua ayat ni ada perkataan kafiadal. Okey. Ayat 195. Adakah benda-benda yang kamu sembah itu mempunyai kaki yang mereka dapat berjalan dengannya? Atau adakah mereka mempunyai tangan yang mereka dapat memegang dengannya? Atau adakah mereka mempunyai mata yang mereka dapat melihat? Atau adakah mereka mempunyai telinga yang mereka dapat mendengar dengannya? Katakanlah wahai Muhammad, panggillah benda-benda yang kamu jadikan sekutu Allah. Kemudian kamu semua jalankan tipu daya terhadapku. Serta jangan pula kamu bertangguh lagi. Terima kasih Tuan Faizi. Jalankan tipu daya terhadap aku. Nabi tahu ke tak tahu? Nabi tahu. Maka Nabi suruh depan-depan. Jadi kidu ni ada perkataan kaf, ya dan tipu daya, perancangan jahat yang diketahui oleh mangsa. Adapun makara tadi, perancangan jahat, tipu daya yang mangsa tak tahu dia nak jadi mangsa. Boleh? Okey, baik. Tadlil. Biasa kita terjemah tadlil sesat. Kadang-kadang tadlil tak beri makna sesat, tapi beri makna rugi. Rugi kat sini, Allah Ta'ala kata, mereka tak tengok ke perancangan jahat mereka tu menjadi kerugian bagi mereka? Mereka datang bawa tentera banyak-banyak, bawa gajah besar-besar, ingat boleh menang. Tak sempat buat apa lagi dah kalah dah.
Tak sempat buat apa lagi, Allah Ta'ala dah hancurkan dah. Okey, baik. Yang kedua, saya nak cerita perkataan tadlil. Berasal pada perkataan dalalin, sesat. Boleh tak tengok surah Yusuf? Semua buka surah Yusuf, boleh tak? Buka surah Yusuf. Saya nak tunjuk satu perkataan dalalin. Muka surat 238. Page 238. Surah Yusuf 238. Ayat 30. Boleh tak? Ayat 30. Saya baca ayat dia. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsih qad syaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Nampak dhalalin tu? Kalau baca boleh. Encik Arsyad Abdul Ghani, tolong baca boleh tak? Encik Arsyad Abdul Ghani ada? Nampak nama ada. Okey, tak apa. Wan Izyan Wahida ada? Wan Izyan Wahida. Ustaz ada tapi saya dalam kereta. Oh, dalam kereta, tak ada masalah. Jangan baca sambil dalam kereta. Nanti takut jadi apa-apa susah. Okey, tolong baca dia. Siapa lagi? Puan Maisarah, tolong baca boleh? Puan Maisarah Mohtar, tolong baca. Baca terjemah dia ya? Okey. 38 bawah. Okey, dan sesudah itu perempuan-perempuan di bandar Mesir mencaci hal Zulaikha dengan berkata, isteri Al-Aziz itu memujuk hambanya Yusuf berkehendakkan dirinya. Sesungguhnya cintanya kepada Yusuf itu sudahlah meresap ke dalam lipatan hatinya. Sesungguhnya kami memandangnya berada dalam kesesatan yang nyata. Puan Maisarah ada join kan kelas kita dekat Subang Jaya Isnin kan? Puan Maisarah ada kan? Ada. Kita dah sampai ayat ni hari tu. Ya. Dah sampai ni hari tu betul kan? Ada. Ingat tak masuk sesat kat sini apa dia? Sesat, maksud sesat dekat sini masa tu si Zulaikha ni dia macam Korang dengar Puan Maisarah, dengar sekejap ke? Korang dekat sikit boleh? dia macam dah macam angau sangat dekat si Yusuf tu lah, macam tu lah lebih kurang. Betul lah. Betul sikit lah. Sebab dia orang kan dah lupa dah macam tu lah. Lebih kurang lah macam tu. Dia orang kan apa? Dia orang kan bila dia orang tengok si Zulaikha ni suka dekat Yusuf, seorang hamba, seorang yang rendah darjat dia tu, so dia orang anggap dia ni dah lain macam lah, macam tu lah. Okey, baik, masya-Allah. Itu betul. Terima kasih Puan Maisarah. Ayat ni tengok Allah guna perkataan sesat. Kawan-kawan Zulaikha, kawan-kawan isteri Nabi Yusuf. Zulaikha ni isteri Al-Aziz, diminatkan Nabi Yusuf. Jadi kawan-kawan dia kata apa dia? Apalah Zulaikha ni, nak cari skandal pun tak ada test langsung. Itu maksud dia. Kita ni isteri Al-Aziz, isteri orang bangsawan, isteri orang besar-besar. Dia minat kat lelaki hamba. Dan masa tu Yusuf hamba dia. Dia isteri kepada Tuan Yusuf Al-Aziz. Jadi dia kata kami tengok Zulaikha ni dalam kesesatan. Masuk dalam kesesatan tu apa dia? Bukan sesat buat dosa maksiat. Kita orang bangsawan, orang tinggi-tinggi, orang pangkat-pangkat. Tiba-tiba minat kat hamba abdi. Tak tis, tak kena langsung. Itu maksud dalalin kat sini. Jadi apa maksud saya nak sampaikan pada tuan-tuan. Perkataan tadlil, perkataan dalal tidak semestinya beri makna sesat. Kadang-kadang salah, rugi, tak kena cara, tak kena tempat. Jadi mereka cakap Zulaikha ni dalalin, sesat. Apa maksud sesat kat situ? Bukan maksud sesat tu sebab dah jadi isteri orang masih lagi minat kat orang lain, bukan. Maksud sesat kat sini apa dia? Taste tak kena dengan orang. Kita ni isteri-isteri datuk-datuk, datin-datin, contoh. Tapi minat kat siapa? Driver. Contohlah. Tak kena langsung lah, contoh. Tengok masuk ayat ni. Boleh? Okey, baik. Seterusnya. Masuk ayat baru. Wa dan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa dan. Sambung ayat yang ketiga. Arsala, dia mengutuskan. Arsala, dia Allah mengutuskan. Alaihim, ke atas mereka, iaitu ke atas tentera-tentera bergajah. Tairan, burung-burung.
Toiron, burung-burung. Sebenarnya toiron ni burung sebiji je. Jamak pada burung tuyur. Toyawawra, burung-burung. Toiron, burung-burung. Ababil yang datang secara berkumpulan. Ababil yang datang secara berkumpulan. Ababil yang datang secara berkumpulan. Okey, baik. Saya rasa semua dah terjemahkan. Ada tak belum terjemah lagi? Okey, semua dah terjemah alhamdulillah. Cik Puan Farah Hanani Zulkifli ada? Puan Farah Hanani Zulkifli ada tak? Nampak namanya ada? Farah Hanani Zulkifli ada? Ada. Suami dia. Okey. Lalu terjemah kita balik ayat 4, ayat 3 surah Al-Fil ni boleh? Ayat nombor 3. Okey. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang begitu banyak jumlahnya. Jadi terima kasih Tuan nama apa Tuan? Nawawi, Muhammad Nawawi. Oh, Tuan Muhammad Nawawi. Okay, terima kasih Tuan Nawawi. Okey, baik. Ustaz, terima kasih. Okey. Apa terjemah Ababil tadi? Sahabat kita baca. Yang begitu banyak jumlahnya. Jadi nama burung ni bukan burung Ababil. Janganlah kita kata, ingat tak cerita kisah, jangan pula bila orang tanya, ingat tak kisah ashab tentera bergajah? Ingat. Apa berlaku pada mereka? Allah hantar burung Ababil. Bila kita sebut Allah hantar burung Ababil, seolah-olah nama burung tu Ababil. Nama burung tu, Abdul Muttalib pun tak tahu jenis burung tu jenis apa. Tak pernah tengok ada kat Mekah. Tak pernah tengok ada kat tanah Arab burung tu. Tiba-tiba kita senang bagi nama burung tu burung Ababil. Nama dia bukan Ababil. Ababil tu sifat dia datang secara beramai-ramai. Berjemaah, ramai kumpulan dia. Ini nama burung tu burung apa? Wallahu a'lam. Nama burung tu burung apa? Wallahu a'lam. Okey, baik. Dalam sebuah hadis dalam riwayat-riwayat tafsir mengatakan tidak ada seorang pun yang terselamat dalam kes tentera Abraha ni kecuali seorang lelaki daripada Bani Kindah. Bani Kindah. Beliau ada masa peristiwa tersebut. Okey, beliau kata apa? Beliau buat syair. Syair beliau ni masyhurlah di tanah Arab. Apa syair beliau? Fa innaka law ra'aiti wa lam tarihi. Dia kata apa? Kalaulah kau tengok real pada hari tersebut, walaupun kau tak datang pada hari tersebut, tapi kalaulah kau ada pada hari tersebut, lada jambil mughammas malaqina, apa yang berlaku di lembah Mughammas, apa yang telah kami alami. Maksudnya, kalaulah kau tengok apa berlaku kat lembah Mughammas pada hari yang kami alami diserang dengan burung ni, khashitallaha idh qad bassa tayran. Ni syair ni, dia kata, kau mesti akan takut pada Allah ketika mana dia hantar burung-burung. Burung tu sifat dia macam mana? Wazilla sahabatin marrat alaina. Burung-burung tersebut laksana awan hitam gelap yang mengerumuni kami. Burung tu bukan 100 ekor, bukan 200 ekor. Tuan-tuan, mereka 60,000 orang. Agak-agak berapa puluh ribu. Betul ke? Agak-agak berapa puluh ribu ekor burung diperlukan untuk buat mereka untuk buat nampak burung tu macam awan hitam atas mereka. Kalau jumlah tentera Abraha 60,000 orang, maknanya burung tu dalam jumlah yang lagi ramai. Lagi banyak, Sebab tu penyair dia kata burung tu macam awan warna hitam. Dia kata apa lagi? Wa batat kulluha tad'u bihaqqin. Awan tersebut sepanjang malam menghujani kami. Balingan burung itu terus menghujani orang-orang Habsyah, ka'annalaha ala hubsyani daina, seolah-olah bagaikan orang yang datang menuntut hutang lama. Hutang lama, okey, kita dah dihutangkan kita lama tak bayar-bayar. Kali ni kita datang, kita tak cakap lembut-lembut lagi. Kita akan desak sampai dia bayar hutang tersebut. Macam itulah juga burung tu baling lagi sampai kami semua menderita kerana balingan burung tersebut. Okey, baik. Itu yang ditulis oleh penyair yang daripada Bani Kindah. Jadi Allah SWT kata Allah menghantarkan pada mereka burung yang mana sifat burung tersebut datang secara berkumpulan ramai. Allah Ta'ala boleh guna burung. Allah Ta'ala boleh guna selain burung.
Tolong baca dia boleh. Tengok surah Al-Muddassir. Boleh tak tengok surah Al-Muddassir? Ni poin saya. Allah Ta'ala kata, walillahi junudus samawati wal ard. Okey, itu satu. Tengok muka surat 576. 576. Tolong baca dia. Tuan Haji Rusli, tolong baca boleh Tuan Haji Rusli? Muka surat 576. Ayat yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami jadikan penjaga neraka itu daripada kalangan malaikat. Dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai ujian bagi orang-orang kafir. Agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin. Agar orang-orang yang beriman bertambah imannya. Agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit serta orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai satu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentera Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan sakar itu tidak lain hanyalah sebagai peringatan bagi manusia. Okey, bala tentera Allah tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Bala tentera Allah, Allah je tahu. Jadi bala tentera Allah yang Allah Ta'ala hantar dalam surah Al-Fil ni apa dia? Burung-burung. Tuan, tolong baca boleh tak Tuan? Muka surat 419. Boleh Tuan, baru balik solat Jumaat Tuan. Jalan kaki penat-penat boleh tolong baca Tuan. 419. Ya. 29. 419. 419 kan? Ya, betul. Ayat nombor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan kepadamu ketika bala tentera datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin taufan dan bala tentera yang tidak terlihat olehmu. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Okey. Kat sini cerita kisah peperangan Khandaq, peperangan Ahzab. Allah hantar tentera-tentera yang kamu tak tengok, malaikat-malaikat. Jadi Allah ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Tentera di langit siapa dia? Malaikat-malaikat. Tentera di bumi siapa dia? Tadi, burung ababil. Burung yang datang ramai-ramai itu, tentera Allah di bumi. Tuan-tuan dan puan-puan, satu hari ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat tentang lalat. Tolong baca boleh Puan Rafidah. Puan Rafidah tolong baca ayat tentang lalat. Surah Al-Hajj. Okey, ayat tentang lalat. Maka orang Yahudi kata, betul ke Quran ni cerita pasal lalat? Betul ke Quran ni pada Allah? Kalau Quran ni benar pada Allah, mana ada lalat-lalat ni? Ni lalat nampak sangat macam nipu je. Sorry, saya cari muka surat sekejap. Muka surat 341. Tolong baca dia, Puan Rafidah Abdul Ghani. Tolong baca. Ayat berapa Ustaz? Atas sekali. 341 ayat 73. Ya, betul. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan. Maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu daripada mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali daripada lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan yang disembah. Okey, terima kasih Puan. Sama-sama. Lepas tu ayat ni, Nabi SAW baca kat orang Mekah. Maka Yahudi kata apa? Yahudi yang tahu Nabi tu Nabi, tahu Quran tu benar daripada Allah, dia kata apa? Betul ke Quran ni daripada Allah? Kalau betul Quran daripada Allah, cerita lalat buat apa cerita lalat? Quran benda besar daripada Allah. Kitab yang besar, kitab yang agung. Tapi cerita pasal lalat. Tak kena langsung cerita pasal lalat. Orang Yahudi kutuk Quran.
Dia kata apa? Quran cerita pasal lalat. Tak kena langsung dengan ketinggian Allah cerita pasal lalat. Allah turunkan ayat dalam surah Baqarah. Tolong baca dia Tuan Haji Salahuddin boleh? Tuan Haji Salahuddin. Muka surat yang ke-5 ayat yang ke-26. Boleh tak Tuan Haji Salahuddin? Ayat berapa Ustaz? Ayat berapa Ustaz? Muka surat 5 ayat 26. Ada Tuan Haji Salahuddin? Hilang Tuan Haji Salahuddin. Din, mana pergi? Salahuddin. Tak apa, tak ada tu. Tolong baca Puan Zakiah boleh? Puan Zakiah tolong baca. Page Boleh 5. start sekejap. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Ayat 26 Ustaz. Ya, ayat 26 betul. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu sebagai perumpamaan. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa itu adalah kebenaran daripada Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Menerusi perumpamaan itu, ramai orang yang dibiarkannya sesat dan ramai juga orang yang diberikannya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkannya dengan perumpamaan itu melainkan orang-orang yang fasik. Okey, terima kasih Puan Zakiah. Sama Ustaz. Orang kafir kutuk. Quran apa cerita pasal lalat-lalat? Allah kata apa dia? Allah tak malu nak bagi analogi. Bukan sekadar lalat, nyamuk pun boleh Allah kata. Bahkan lagi kecil pada nyamuk Allah Ta'ala boleh buat. Tuan-tuan, Dr. Hamka tulis dalam buku dia kata apa? Kita semua nampak, Dr. Hamka tulis dalam ayat ni bagus, Dr. Hamka punya karangan. Dia kata apa? Kita semua nampak binatang berbahaya apa? Binatang berbahaya. Harimau, buaya, ular sawa, ular tedung. Itu binatang berbahaya kita nampak, betul kan? Beruang. Itu binatang-binatang berbahaya kita nampak bahayanya, saiznya. Tapi dia tanya, Dr. Hamka tanya, dalam setahun, berapa ramai orang yang mati sebab rimau, buaya, ular, beruang berbanding dengan orang yang mati sebab nyamuk? Betul kan? Berapa ramai orang mati sebab nyamuk dengan berapa ramai orang mati sebab rimau, sebab buaya. Buaya betul lah, bukan buaya darat, buaya betul. Okay? Sebab harimau, sebab buaya, sebab beruang. Kita nampak rimau bahaya, buaya bahaya, beruang bahaya, binatang sangat bahaya, betul. Itu pun tentera Allah juga. Tapi nyamuk kita pandang enteng. Kita pandang anak kecil nyamuk. Nyamuk itu pun termasuk dalam tentera Allah Subhanahu Wa Taala. Nyamuk itulah yang masuk dalam tinggal Namrus sampai kena pukul-pukul mati sampai. Nyamuk. Allah Taala ada tentera-tentera di langit dan di bumi. Apa saja Allah Ta'ala boleh guna untuk membinasakan manusia. Adapun tentera bergajah, Allah guna burung-burung bawa batu-batu baling mereka. Selain guna binatang-binatang, Allah boleh guna apa untuk binasakan kita? Tengok ayat ni bagus untuk kita. Tengok surah Al-An'am. Tolong baca boleh surah Al-An'am. Tolong baca dia Puan Izawani. Surah Al-An'am. Ni pengajaran untuk kita lah. Maknanya Allah nak binasakan manusia, Allah boleh guna burung. Allah boleh guna nyamuk, Allah boleh guna angin, Allah boleh guna taufan. Ni pengajaran untuk kita, surah Al-An'am. Saya cari ya. Okey. Ni tentera Allah yang Allah boleh gunakan untuk membinasakan manusia. Okey, muka surat 135. Muka surat 135 ayat yang ke-65. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dia berkuasa atas untuk mengirimkan kepadamu azab dari atas kamu atau dari bawah kaki kamu, atau dia mencampurkan kamu puak-puak dan dia merasakan akan sebahagian kamu bencana sebahagian lain. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan akan ayat-ayat agar mereka memahaminya. Okey. Terima kasih Puan Izawani. Allah nak mengazab, Allah boleh guna tentera-tentera di langit, malaikat-malaikat. Allah nak mengazab, Allah boleh guna tentera-tentera di bumi, binatang-binatang tadilah, burung ke nyamuk ke tak kisah. Selain tu, Allah boleh guna juga azab datang pada atas. Contohnya hujan lebat tak berhenti 3-4 hari. Azab datang pada bawah, gempa bumi, tenggelam dalam bumi, terbalik bumi. 2. Yang ketiga, Allah Ta'ala membuat sebahagian kamu merasai keganasan sebahagian yang lain.
Masa Nabi baca ayat ni kat sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, masa Nabi baca ayat ni kat sahabat-sahabat, Nabi kata apa? Allah Ta'ala bagi azab 3. Pada atas boleh, pada bawah boleh, ataupun Allah buat sebahagian kamu merasakan keganasan sebahagian yang lain. Maka Nabi kata apa dia? Huwa ahwanu wa aisaru. Ini lebih mudah lagi senang bagi Allah. Allah tak payah guna puting beliung, Allah tak payah guna gempa bumi, Allah buat orang bunuh orang. Allah buat puak A perangi puak B. Allah buat puak A gaduh dengan puak B. Allah buat Islam dengan Islam kelahi. Tak payah hantar puting beliung. Betul kan? Tak payah hantar banjir. Tak payah hantar bencana alam. Allah buat manusia perangan manusia. Itu pun termasuk daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah kalau nak binasakan tuan-tuan dan puan-puan, Allah boleh guna malaikat. Allah boleh guna apa saja binatang-binatang, hatta nyamuk. Allah Ta'ala boleh turunkan azab pada langit. Hujan tak berhenti 2-3 jam, boleh banjir dah. Allah Ta'ala boleh turunkan, keluarkan air pada bumi, buat gempa bumi. Ataupun Allah buat azab dengan cara sebahagian manusia merasakan keganasannya kepada sebahagian yang lain. Jadi Allah Ta'ala bila nak mengazab, Allah Ta'ala pasti akan mengazab dan Allah Ta'ala ada jutaan cara untuk mengazab. Tuan-tuan dan puan-puan, zaman Nabi Nuh, mereka kena azab Allah apa dia? Banjir. Betul kan? Kena azab banjir. Jadi bila kena azab banjir, kaum seterusnya ambil pengajaran. Macam mana nak buat supaya tak kena banjir? Buat rumah tinggi-tinggi. Buat rumah tinggi-tinggi. Kaum Nabi Ad. Kaum Ad, iaitu kaum Nabi Hud. Allah datangkan azab apa pula? Puting beliung. 7 hari 8 malam. 7 hari 8 malam dalam surah Al-Ma'arij kita. Puting beliung diterbangkan. Tengok surah Al-Ma'arij. Jadi dia ingat buat rumah tinggi tak kena azab lah. Tolong baca boleh? Puan Ali Zahli tolong baca boleh? Surah Al-Ma'arij. Okey, saya tadi buka surah. Juzuk 29. Okey. Allah Ta'ala terbangkan mereka 8 hari 7 malam. Bukan sekejap-sekejap. Okey, puting beliung tak ada. Wallahualam, tak tahulah zaman sekarang ada ke tak ada. Puting beliung 8 hari 7 malam. Okey, muka surat 566 puan. 566. Alah dunia. Ayat 6, ayat 7. 566, ayat 6, ayat 7. Ada surah Al-Haqqah. Sekejap Ustaz tergolek jatuh pula phone ni. Muka surat 566. Ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin taufan yang sangat sejuk. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam, 8 hari berturut-turut. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang telah kosong reput. Okey. Nampak? Terima kasih puan. 8 hari 7 malam diterbangkan puting beliung. Bayangkan apa perasaan masa berterbangan kat udara tu. Dia buat rumah tinggi-tinggi, ingat ke tak kena azab lah banjir? Memang tak kena banjir, Allah datang puting beliung. Kaum ketiga, kaum Nabi Saleh, ambil pengajaran daripada kedua-dua kaum sebelumnya. Jangan buat rumah rendah-rendah, kena banjir. Buat rumah tinggi-tinggi nanti kena puting beliung. Apa cara mereka buat? Buat rumah dalam gunung. Tebuk gunung buat rumah. Gunung tu mereka pahat tebuk buat rumah. Tujuan dia apa dia? Banjir, selamat. Puting beliung, selamat. Takkan gunung nak terbang puting beliung kan? Allah Ta'ala datangkan azab apa? Suara tempikan malaikat. Sekali malaikat jerit, pom, semua mati. Jadi, tidak ada cara untuk lari daripada azab Allah kecuali lari menuju Allah. Itu point dia. Tidak ada cara untuk lari daripada azab Allah kecuali lari menuju pada Allah. Allah bagi tsunami. Okey, kita beli alat kesan tsunami. Bagus. Baguslah. Preparation pencegahan. Bagus. Saya bukan kata payah beli, sembahyang je tak. Beli. Allah bagi tsunami, kita pun beli alat mengesan tsunami. Bagus. Allah tak boleh guna benda lain buat azab kita selain tsunami. Allah bagi alat lain pula. Allah bagi bencana lain pula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Ashabul Fil Allah bagi burung-burung. Kaum-kaum dulu Allah bagi tsunami, Allah bagi gempa bumi, Allah bagi macam-macam. Kita, Allah Ta'ala ada jutaan cara untuk azab binasakan kita. Tidak ada cara untuk lari daripada azab Allah, melainkan lari menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Allah bagi banjir, kita pun buat preparation menghadapi banjir.
Allah bagi benda lain pula. Semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ada jutaan cara untuk mengazab kita. Okey, baik. Seterusnya, sama ayat dua ayat lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim, mereka melontar mereka. Terjemah tarmihim, mereka melontar mereka. Kalau dalam ibadat haji pun sama, ramyu. Ar-ramyu tu melontar. Melontar jamrah. Tarmihim, mereka melontar mereka. Maksudnya burung tu melontar mereka bi dengan hijaratin, batu-batu. Hijaratin, batu-batu. Okey. Min daripada sijil, tanah liat yang dibakar. Sijil, tanah liat yang dibakar. Okey. Fa maka ja'alahum, dia menjadikan mereka. Dia Allah menjadikan mereka tentera-tentera bergajah tadi. Dia menjadikan mereka seperti asfin daun. Makulin yang dimakan ulat. Makan akala basara. Akala makan. Makulin yang dimakan. Tolong baca boleh Tuan Faizi, tolong baca dua ayat. Ayat 4 dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka burung melontar mereka dengan batu-batu daripada tanah liat yang dibakar. Ayat 5. Maka dia Allah menjadikan mereka seperti daun yang dimakan ulat. Okey, baik. Jadi burung-burung yang begitu ramai, begitu banyak datang secara berkumpulan tadi, menurut pengarang tafsir Al-Munir, setiap burung bawa 3 biji batu. 2 di kaki, 1 di paruh. Melontarkan pada tentera-tentera bergajah. Batu tersebut adalah tanah liat yang dibakar. Ini bukan kali pertama Allah azab menggunakan batu tanah liat. Siapa lagi yang kena azab batu tanah liat ni? Tahu tak siapa dia? Tentera ada. Kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut yang buat perkara tak elok tu, mereka lah orang yang pertama diazab oleh Allah dengan cara dibaling dengan batu tanah liat yang dibakar. Kaum Nabi Lut mula-mula. Maksudnya Ashabul Fil ni yang keberapa tak tahulah. Tolong baca dia boleh. Tolong baca dia Puan Maisarah. Tolong baca Puan Maisarah. Puan Maisarah boleh tak? Surah Hud. Okey, surah Hud. Okey, muka surat 230. 230 ayat 81, 82, 83. Ada Puan Maisarah? 230 81 82 83. Ada. 230. Ya. 230 7 81. Bawah sekali, betul muka surat tadi. So mereka para malaikat berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh, bukankah subuh itu sudah dekat? Satu. 82, maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Betul lagi? Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim. Okey, terima kasih Puan. Ni, kaum yang pertama ke bumi ni kena seksa dengan Allah menggunakan batu daripada tanah liat yang dibakar adalah kaum Nabi Lut yang buat benda tak elok. Batu tersebut bertanda. Apa maksud tanda? Setiap batu ada nama dia. Kalau yang buat kerja tak elok tu, yang tak elok tu nama dia ABC. Kat batu tu ada tulis ABC. Allah nak hina mereka. Batu kena, terbalik kena, suara tepikan malaikat pun kena, kesan daripada perbuatan terkutuk tersebut. Okey, baik. Kita nak ambil masa dah. Saya cerita sikit. Semasa Nabi SAW buat perjanjian Hudaibiyah. Masa Nabi SAW nak buat perjanjian Hudaibiyah dengan orang Mekah, Nabi lalu
ikut laluan yang sama yang dilalui oleh tentera bergajah. Sampai ke tempat nama Thaniyah. Unta Nabi nama Qaswa. Qaf, Sad, Waw, Alif, Hamzah. Tiba-tiba tak nak berjalan. Suruh jalan, tak nak jalan. Bahasa Arab sebut apa tahu? Fa'al halat. Maksudnya mendengus. Buat bunyi. Tak nak jalan. Maka sahabat kata apa dia? Qaswa buat perangai ni. Qaswa ni buat perangai. Sebelum ni elok berjalan, tiba-tiba tak nak berjalan. Unta Nabi buat perangai. Sahabat-sahabat nak marah lah kat unta tu. Maka Nabi kata apa? Dia bukan buat perangai. Habis tu apa berlaku pada unta Nabi? Walakin habasaha habisul fi. Tetapi yang telah menghalang tentera bergajah masuk Mekah, yang tu halang dia sekarang. Maksudnya, unta Nabi masa tu dihalang oleh jin ke malaikat ke, wallahu alam, tak beritahu lah, malaikat lah kot. Malaikat yang telah menghalang ashabul fil. Malaikat tu sama juga yang telah menghalang unta Nabi SAW gerak di tempat nama Saniyah tersebut. Maka Nabi SAW kata, unta aku ni bukan buat perangai, tapi dia nampak makhluk yang telah menghalang ashabul fil masuk Mekah. Lepas tu saya cerita tadi, tentera-tentera bergajah nak masuk tak boleh. Suruh pergi tak nak pergi. Yang sama itulah yang menghalang unta Nabi SAW. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Bukhari. Okey, baik. Lalu akhirnya Allah jadikan mereka macam burung-burung kena makan, macam daun-daun kena makan ulat. Ulat makan daun, dia makan semua sekali ke? Ulat makan daun, dia makan semua sekali? Tak. Dia makan tinggal bulat sana, lubang sana, lubang sini. Macam itulah tentera bergajah. Allah Ta'ala jadikan mereka macam daun-daun yang dimakan ulat. Okey, baik. Soalan pada tuan-tuan dan puan-puan. Mereka dah serang Kaabah ke belum? Tentera bergajah ni? Belum serang lagi. Tak masuk kota Mekah lagi. Nak serang macam mana lagi? Allah sebut dalam surah Al-Hajj, untuk orang-orang yang berniat nak serang Kaabah ataupun rumah-rumah ibadat yang lain. Tengok surah Al-Hajj ya. Tolong baca dia surah Al-Hajj ini. Tuan Haji Salahuddin tolong baca boleh? Tuan Haji Salahuddin. Tadi sekejap ada, kejap tak ada Tuan Haji Salahuddin. Tadi line putih. Okey, baik, tak apa. Yang mana boleh putih pun tak tahu. Kalau putih tu maksudnya putus teruk lah. Kalau putus biasa putus. Ni putus ni putus teruk. Orang utara kata putih. Duduk tempat rumah yang tak ada line jadi macam tu lah Tuan Haji Salahuddin. Baru kena banjir, baru rumah kau kena banjir. Okey, page 335 Tuan Haji Salahuddin. Page 335 boleh tak? Page 335. Okey. Ayat 25. Okey, 335 ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir dan orang-orang yang menghalang manusia ke arah jalan Allah dan ke Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang daripada luar, dan sesiapa sahaja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, nescaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Okey. Tuan Haji Salahuddin, ulang balik ayat tu part terakhir tu. Siapa yang ulang balik. Siapa yang ingin, tu point saya tu. Siapa yang ingin. Ada perkataan tu, ingin, ada tak? Ingin. Sesungguhnya orang yang menghalang yang jadi terbuka, baik yang bermukim maupun sana yang datang dari luar, siapa saja yang bermaksud. Dia tak kata yang ingin, dia kata yang bermaksud. Okey, semula. Point ulang tu. Siapa yang bermaksud? Ulang balik. Dan siapa sahaja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, nescaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Bermaksud tu Tuan Haji Salahuddin dah buat ke belum? Belum. Baik, tentera bergajah dah serang Kaabah ke belum? Belum. Mereka belum serang Kaabah, tak masuk Mekah pun lagi. Tapi mereka ada maksud, ada intention nak buat jahat terhadap Kaabah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan mereka dengan azab yang sangat pedih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka belum buat jahat lagi. Tapi menuju ke tempat yang mereka pergi, maksudnya mereka dah ada intention.
Walaupun kejahatan tu belum dilakukan, tapi perbuatan mereka dah pergi ke tempat mereka nak buat jahat, Allah dah kira sebagai dosa juga. Sebab tu bermaksud tak buat lagi, tapi Allah dah tulis sebagai dosa dan layak terima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, niat ada 5 tahap dalam bahasa Arab. Niat ni ada 5 tahap. Orang putih terjemah macam-macam lah. Intention, desire, apa lagi, ada 5 terjemah orang putih. Niat ni, tu kan, saya lupa baru bahasa putih. Intention, intent apa, saya tak ingat dah lah. Baik, pertama sekali niat dalam bahasa Arab dia panggil apa? Pertama sekali niat dalam bahasa Arab dia panggil khatir. Niat pertama sekali dalam bahasa Arab dia panggil khatir. Kha alif ta ra, khatir. Saya boleh tulis tak? Boleh tulis khatir. Jangan saya tulis khatir. Okey. Tahap-tahap niat dalam bahasa Arab. Pertama sekali tahap niat dipanggil khatir. Okey. Baik. Okey ya. Kha alif ta ra, khatir. Ini nombor 1 tahap niat. Yang kedua hajiz. Ha alif jim sin, hajiz. Boleh tahap niat yang kedua hajiz. Okey. Boleh tulis dulu. Pertama khatir, kedua hajiz. Ketiga, tahap niat yang ketiga. Okey. Tahap niat yang ketiga dipanggil apa? Hadis sunnah. Saya tulis balik. Tahap niat yang ketiga dipanggil hadis sunnah. Okey. Eja dia ha, dal, ya, sa, hadis sunnah. Nun fasin, hadis sunnah. Ni yang ketiga. Tahap niat yang keempat adalah ham. Hamim, ham. Tahap niat yang kelima adalah azam. Boleh? Ni tahap-tahap niat dalam bahasa Arab. Tahap-tahap niat. Okey, baik. Khatir apa khatir? Lintasan hati sekejap. Malam ni nak pergi masjid lah. Tu je. Lepas tu 2-3 minit. 2-3 saat perasaan tu datang. Tu habis hilang. Khatir. Pahala Allah tak tulis. Dosa pun Allah tak tulis. Dia drive kereta tengok masjid. Ingat malam ni pergi masjid kejap. Tu je. 5-6 saat je perasaan tu datang. Lepas tu dah hilang. Sambil bawa kereta. Untuk ni kebaikan pun tak dapat pahala lagi. Dosa pun tak dapat pahala. Dia lalu tempat judi. Oh ingat nak try judi malam ni sekali, lama tak judi, contoh. 2-3 saat perasaan tu datang. Lepas tu hilang. Dia panggil khatir. Untuk kebaikan tak dapat apa-apa, untuk dosa pun tak dapat apa-apa. Yang kedua dia panggil hajiz. Lintasan lekat lama sikit. Malam ni ingat lagi masjid lah. Lepas tu dia fikir. Tapi malam ni gini. Kalau pergi gini. Dia fikir lama sikit. Pun sama juga. Untuk kebaikan tak dapat apa-apa. Untuk dosa pun tak dapat apa-apa. Yang ketiga dia panggil hadis sunnah. Hadis sunnah ni maksudnya apa dia? Dia berbicara dalam hati. Malam ni kalau aku pergi masjid, aku pergi semayang. Nanti dia balik lambat. Kalau lambat nanti ada tetamu nak datang. Jadi dia fikir lama sikit. Dia buat kira-kira. Kalau kebaikan dia buat macam ni, macam mana urusan dia malam ni? Ataupun malam ni ingat lagi buat maksiat lah. Tapi bina aku balik ke Jawa. Nanti bina aku tahu aku buat maksiat malam ni tak jadi lah. Contoh. Dia mula berbicara dalam hati tentang keinginan dia buat sesuatu kebaikan ataupun sesuatu kejahatan. Namanya hadis sunnah. Namanya adalah hadis sunnah. Jadi hadis sunnah ni, untuk kebaikan pun tak ditulis, untuk kejahatan pun tak ditulis lagi. Maksudnya ada apa yang kita panggil? Ada pergerakan tak? Ada perbuatan tak? Tak ada lagi. Hanya bermain kat sini dengan kat sini je. Hanya main kat sini je. Kebaikan pun Allah tak tulis, kejahatan pun Allah tak tulis. Yang keempat, ham. Ham ni apa? Perasaan yang kuat datang dalam hati dan ada apa kita kata? Ada sedikit usaha ke arah tersebut. Itu namanya ham. Untuk ham ini, kebaikan Allah dah tulis, dosa Allah tak tulis lagi. Kebaikan Allah dah tulis, dosa Allah tak tulis lagi. Ingat, petani nak pergi masjid lah. Contohlah, nak pergi masjid. Okey, dia pun mandi pakai baju. Dia dah mandi pakai baju nak pergi masjid. Tengok-tengok. Okey, kereta dia nak dia bawa. Tak boleh pergi masjid lah. Betul kan? Takkan jalan kaki jauh. Dia dah mandi. Dah pakai minyak wangi.
pakai jubah, pakai kopiah, bawa seledah, pakai emas, niat lagi masjid tu. Betul kan? Tengok kereta tak ada, anak dia bawa dua-dua kereta. Dia dapat pergi masjid tak? Tak dapat pergi masjid. Dia dah ada niat tak? Ada. Bukan sekadar ada niat, ada ham, ada keinginan. Maka ham dia ini Allah Ta'ala dah tulis sebagai pahala. Pahala dah dapat. Satu. Nabi sebut, man hamma bihasanatin, siapa yang ada ham, desire yang kuat untuk buat satu kebaikan, falam ya'malha, tapi dia belum dapat buat, katabahallahu laha indahu hasanatan kamilatan, Allah tulis satu pahala sempurna. Kalau dia dapat buat, 10 Allah Ta'ala bagi. Ini contoh ham yang Allah Ta'ala tak tulis dosa dia. Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Boleh tak? Sekarang ni kelas hari Senin, kisah Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Waktu boleh ingat sikit. Boleh tak tengok surah Yusuf? Tolong baca Puan Nik surah Yusuf, boleh? Saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan perkataan ham. Perkataan ham. Muka surat 238 ayat 23, 24. 238 ayat 23 dan 24. Kalau baca Puan Nik. 38 ayat 23 dan 24. 23 dan 24. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perempuan yang dia, Yusuf, tinggal di rumahnya menggoda dirinya dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah dekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya tuanku telah melayaniku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan berjaya. Ayat 24. Dan sesungguhnya perempuan itu menghendakinya, iaitu Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda atau tanda daripada Tuhannya, demikianlah kami palingkannya daripada keburukan dan kekejian. Sesungguhnya dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih. Okey. Dua-dua Puan Nik terjemah mengkehendaki. Dia mengkehendaki Yusuf, Yusuf mengkehendaki dia. Betul kan? So apa perkataan dia? Bahasa Arabnya, hammat. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dia ada desire pada Yusuf, Yusuf pun ada desire pada dia. Tapi dalam bab keburukan, Allah tak tulis lagi sebagai dosa. Desire macam ni Allah tak tulis lagi sebagai dosa. Kebaikan Allah dah tulis. Keburukan Allah tak tulis. Boleh? Nombor 4. Yang kelima dipanggil azam. Yang kelima dipanggil azam. Azam ni, niat dah ada. Usaha yang banyak ke arah perkara tersebut pun dah ada juga. Untuk yang azam ni, pahala Allah tulis, dosa pun Allah tulis. Pahala Allah tulis, dosa pun Allah tulis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tahap niat tentera Abraha ni apa dia? Azam. Walaupun dia tak dapat buat apa-apa lagi kat Kaabah, tapi keazamannya telah kuat. Dia bergerak daripada Yaman sampai ke Mekah. Dia telah ada niat yang sangat kuat. Walaupun tak buat apa-apa lagi kat Kaabah, Allah dah binasakan mereka. Itu contoh yang buruk. Contoh yang baik, pernah dengar tak orang bunuh 100 orang? Bani Israel, Nabi sebut Bani Israel dibunuh 99 orang. Dia jumpa seorang pendeta. Aku nak taubat boleh tak? Pendeta kata tak boleh. Dia bunuh pendeta tu pula. 100 orang dia bunuh. Dia jumpa orang alim kata boleh taubat. Pergi ke sekian tempat, jumpa orang alim ni, belajar dengan orang alim ni, boleh taubat. Dalam perjalanan dia. Daripada tempat tu nak pergi tempat orang alim ni nak pergi, mati dalam perjalanan. Mati dalam perjalanan. Sempat taubat tak? Tak sempat lagi sampai ke tempat dia nak belajar. Tapi akhirnya dia dikira di kalangan orang yang bertaubat juga. Sebab apa? Dia dah ada niat yang kuat, dah ada effort terhadap perkara tersebut. Pahala dah dapat. Seorang sahabat Nabi nama Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia ni nak hijrah, sakit. Dia dah tua sakit. Nama dia Damrah bin Jundub radhiyallahu anhu. Dia nak hijrah. Orang nak hijrah juga. Tapi dia sakit tu. Apa dia buat? Niat dia ada. Kesungguhan pun dia ada juga. Dia suruh orang dia upah orang untuk usul dia dengan tilam. Lagi Madinah. Dalam perjalanan sampai kat Tanaim mati. Meninggal dunia sahabat ni. Tanaim tak keluar pada kota Mekah. Ya Tanaim. Border tempat kita buat umrah, buat haji kan Tanaim. Sampai kat Tanaim meninggal dunia. Allah turun ayat 100 surah An-Nisa. Tolong baca boleh? Tu Haji Rusli. Surah An-Nisa ayat 100. Surah An-Nisa ayat 100. Okey. Muka surat. Okey. Sekejap saya cari muka surat sekejap. Okey, Tuan Haji Rusli tolong baca muka surat 94 ayat 100. Allah turun ayat sebab dia. Surat 94 ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak.
Barang siapa keluar daripada rumahnya dengan maksud berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dia dah sampai belum Madinah? Tak sampai lagi. Dalam perjalanan mati. Pahala hijrah dah dapat. Kerana apa? Dia punya niat dan dah ada azam yang kuat daripada diri dia. Untuk ni, yang kelima ni, tahap niat yang kelima ni, pahala kebaikan pun Allah tulis dah pahala dia. Dosa pun Allah tulis dah pahala dia. Dia niat nak mencuri malam ni. Bawa kereta, keluar malam-malam. Sampai tempat dia nak mencuri tu polis ada. Patah balik Walaupun dia tak mencuri lagi, tapi dosa Allah dah tulis dah. Dosa Allah dah tulis dah juga. Kerana apa? Niat dia ada dan usaha ke arah tu pun dah ada juga. Saya tak curi pun lagi. Ya. Tapi awak dah niat, dah ada. Keluar rumah, pakai baju hitam, bawa kereta gelap. Sampai ke tempat tu polis dia tak jadi. Awak tetap ditulis juga dosa oleh Allah SWT. Okey, baik, last. Ada 11 nama yang terlibat membina Kaabah. Kita cerita pasal Kaabah kan, ada 11 nama. Boleh tulis 11 tu. Pertama, malaikat sebelum Nabi Adam. Boleh? Yang pertama. Yang kedua, Nabi Adam. Yang ketiga, Nabi Syith bin Adam. Sis, eja dia sin dengan sa. Sis, orang putih eja S-E-T-H, Seth. Okey, Nabi Syith bin Adam. Ini pendapat yang ketiga. Yang keempat, Nabi Ibrahim. Yang kelima, wa amaliqah. Ain, mim, alif, lam, qaf, ta. Amaliqah. Okey, puak ni lah yang conquer Baitul Maqdis sebelum ditawan oleh Bani Israel. Puak Amaliqah. Ni yang kelima. Malaikat Nabi Adam, Nabi Syith, Nabi Ibrahim, puak Amaliqah. Yang keenam, puak Jurhum. Yang keenam, Qusay bin Kilab. Kaabah dibina oleh Qusay bin Kilab, salah seorang tok Nabi SAW. Qusay bin Kilab. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Nama tok Nabi, Qusay bin Kilab. Yang keenam. Yang ketujuh, siapa dia? Yang ketujuh, Puak Jurhum. Puak Jurhum ni tahu siapa Puak Jurhum? Puak Jurhum yang masa Nabi Ismail ditinggalkan dengan mak dia, ada telaga Zam-Zam kan. Lepas tu masa tu ada puak yang pindah-pindah randah. Dia tengok, ada burung berterbangan, ada air tu. Jom pergi. Tengok jumpa Nabi Ismail dengan mak dia. Itulah Puak Jurhum. Yang ketujuh. Boleh? Yang ke-8, Kaabah dibina semula oleh Abdul Muttalib. Yang ke-8. Okey. Yang ke-9, Kaabah dibina oleh orang Quraisy. 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Okey, 5 tahun sebelum Nabi jadi Nabi. Yang ke-9. Boleh Kalau saya laju sangat ataupun tinggal beritahu. Yang ke-10, Kaabah dibina oleh Abdullah bin Zubair. Anak saudara Nabi ni lah, Abdullah bin Zubair. Yang ke-10. Yang ke-11, Kaabah dibina oleh Hajjaj bin Yusuf. Lepas Hajjaj bin Yusuf serang Mekah, Kaabah rosak masa tu, dia baiki balik. Okey, Hajjaj bin Yusuf. Okey, baik. 11 pendapat yang bina Kaabah. Dalam 11 ni, 4 je sahih. Kenapa 4 yang sahih? Pertama Nabi Ibrahim. Kedua, kaum Quraisy ketika umur Nabi 35 tahun. Masa tu Kaabah banyak rompong, banyak rosak, banyak roboh batu-batu dia. Maka orang Mekah gotong royong bina Kaabah balik. Tuan-tuan dan puan-puan, asalnya Kaabah segi 4 sama. Lalu Kaabah banyak rosak, mereka pecah balik batu-batu. Mereka kata apa? Kita nak buat Kaabah baru ni, kita buat hanya guna sumber yang halal sahaja. Tak nak guna sumber riba, tak nak guna sumber rasuah, tak nak guna sumber haram. Maka mereka ambil batu-batu, barang-barang, kayu-kayu yang daripada sumber yang asal saja. Halal saja. Maka masa tu Kaabah jadi segi 4 tepat. Asalnya Hijr Ismail,
Hijr Ismail termasuk dalam Kaabah. Tapi masa Nabi umur 35 tahun, orang-orang Mekah buat Kaabah balik segi 4 tepat saja. Hijr Ismail tak termasuk. Maka masa Nabi jadi Nabi, Nabi cakap apa? Pada Sayyidina Aisyah. Nabi kata apa dia? Tengok tu kaum kita, mereka telah mengurangkan binaan Kaabah daripada asalnya. Maksudnya Nabi kalau boleh nak Kaabah segi 4 sama. Macam telefon kita ni, segi 4 sama, bukan segi 4 tambah. Nabi nak Kaabah macam tu. Maksudnya Hijr Ismail termasuk dalam. Lalu, lepas Nabi wafat, Khalifah Rashidin wafat, Abdullah bin Zubair conquer Mekah. Anak saudara Nabi, Abdullah bin Zubair conquer Mekah. Masa tu dia kata apa? Hadis tu dia daripada Aisyah. Dia kata apa? Nabi kalau boleh nak Kaabah di segi 4 sama. Apa dia buat? Dia robohkan Kaabah. Dia buat segi 4 sama macam Nabi nak. Abdullah bin Zubair. Okay. Lalu Kaabah diserang oleh Hajjah bin Yusuf. Abdullah bin Zubair mati. Hajjah bin Yusuf. Okay. Masa tu Kaabah banyak rosak. Buat balik macam yang sekarang ni. Segi 4 tepat. Segi 4 tepat. Boleh? Naik khalifah baru. Dia tanya Imam Malik. Boleh tak kami nak robohkan balik Kaabah ni? Nak buat macam Nabi nak buat macam yang Abdullah bin Zubair buat dulu. Maka Imam Malik kata apa dia? Janganlah jadikan Kaabah ni mainan para penguasa. Orang tu naik, buat lain. Orang ni naik, buat lain. Orang ni buat lain. Sampai sekarang lah Kaabah segi 4 tepat yang kita tengok. Kalau tak asalnya Kaabah termasuk Hijr Ismail. Sebab tu siapa tawaf masuk kot tu, masuk tengah-tengah tu kan. Siapa tawaf, dia masuk kot tengah-tengah Hijr Ismail, tak sah tawaf dia. Tak sah tawaf dia. Okey, baik. Jadi sebelah pendapat tadi 4 je yang sahih. Nabi Ibrahim, masa Nabi umur 35 tahun, Abdullah bin Zubair, Hajjah bin Yusuf. Ini sahih. Adapun 7 lagi itu hanyalah pendapat-pendapat, tidak tahu tahap kesahihannya. Cuma ulama khilaf. Siapa yang mula-mula bina? Siapa mula-mula bina Kaabah? Boleh tak kata Nabi Ibrahim? Boleh tak kata Nabi Ibrahim? Tak boleh nak kata Nabi Ibrahim. Sebab tengok muka surat 20 ayat atas sekali. Muka surat 20 ayat atas sekali. Tolong baca dia. Tuan Faizi tolong baca boleh? Tuan Faizi. Muka surat 20 ayat atas sekali. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan asas Baitullah bersama Ismail. Seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah amalan daripada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Okey. Terima kasih Tuan Faiz. Ayat tu ada tak menyebutkan Nabi Ibrahim mula-mula bina? Meninggikan asas Kaabah. Bila sebut meninggikan asas Kaabah, maksudnya apa? Foundation dah ada. Dia tolong tinggikan je dengan anak dia. Jadi dia bukan mula-mula membina Kaabah. Kalau kita tengok surah Al-Ma'idah, kisah Qabil bunuh Habil. Qabil dia bunuh Habil kan? Tak tahu nak buat macam mana. Dia, kali pertama bunuh orang atas muka bumi. Kali pertama berhadapan dengan kes orang mati. Tak tahu nak buat macam mana. Sampai Allah hantar burung gagak. Burung gagak gali tanah. Ajar cara nak tanah orang mati. Soalan timbul. Dia ada ayah. Tanyalah ayah dia. Macam mana nak buat orang mati? Jawapannya ialah, masa tu Nabi Adam sedang buat haji. Jadi kalau masa tu Nabi Adam sedang buat haji, maksudnya Kaabah dah ada ke belum? Kaabah dah ada. Jadi ulama' masih lagi tak boleh cakap dengan tepat siapa orang yang mula-mula membina Kaabah. Okey, kita berhenti sini dulu boleh insya-Allah. Minggu depan kita sambung kisah surah Quraisy. Apa relate surah sekarang dengan surah Quraisy? Sebagaimana Allah Ta'ala kata Kaabah Allah muliakan, macam tu dah juga kaum Quraisy Allah muliakan. Minggu depan kita masuk surah Quraisy insya-Allah. Ustaz, satu soalan Ustaz. Boleh? Nak tanya kalau macam orang yang berkeinginan untuk pergi ke haji, buat haji dan register kat tabung haji ni termasuk HAM ke azam tu? Okey, baik. Register ke tabung haji termasuk dalam HAM. Okey. Termasuk dalam HAM. Dia dah ada perbuatan. HAM dah ada. Okey. Dah daftar tabung haji, dah daftar bila nak pergi haji termasuk dalam HAM. Boleh? Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarrifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an ya dzal fadli wal ihsan.
Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan mubarakan wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ustaz. Sama-sama semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahun baru 2022. InsyaAllah. Selamat tahun baru.